Salam sejahtera Malaysia. Tidak lama lagi akan menghampiri bulan Ogos. Tidak lama lagi kita akan tahu apakah keputusan Datuk Seri Najib Tun Razak di mahkamah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya hanya ingin bertanya kepada kamu. Kamu boleh komen, boleh berikan penjelasan atau apa sajalah kamu punya komen. Kalaulah Najib Razak kalah, patutkah dia disingkir, dilucutkan jawatan, malah dilucutkan keahlian daripada UMNO, ataupun jadi macam Anwar Ibrahim, dia tidak dilucutkan dari UMNO, dia PKR maksud saya, untuk Anwar Ibrahim dia tidak dilucutkan daripada PKR, dia tidak juga digantung keahlian ataupun dengan teruk lagi dibuang keahlian seumur hidup di PKR. Adakah Najib Razak pun sepatutnya dibuat begitu juga? Yaitu dia patut dikekalkan. Dan selepas itu, apa yang terjadi kepada Anwar Ibrahim, keluar daripada penjara, sekali lagi dia mendapat kuasa yang cukup besar nanti. Seperti Anwar Ibrahim, keluar daripada penjara, dia tetap ada jadi kuasa yang besar. Okey. So, apa pendapat kamu? Perlukah Najib Razak untuk dipecat? Bukan saja dipecat, digantung keahlian ataupun ditarik keahlian kerana memalukan UMNO, memalukan Barisan Nasional kerana terpalit dengan kes penyelewengan wang, penyalahgunaan kuasa, pengubahan wang haram, rasuah dan banyak lagi. Begitu juga dengan melarikan diri daripada membayar cukai dengan lembaga hasil dalam negeri. Bukan sedikit, lebih 1 bilion yang dituntut. Okey, jadi patut atau tidak terpulang kepada UMNO juga. Okey, jadi Najib Razak, peluang dia yang terakhir untuk pengetahuan semua yang baru tahu ataupun sudah tahu banyak kali dah. Saya ingin beritahu Najib Razak tiada pilihan lain. Inilah dia punya nasib terakhir di Mahkamah Persekutuan. Dia sudah dijatuhi hukuman penjara di Mahkamah Tinggi, yaitu 12 tahun penjara dan 210 juta ringgit. Dan itu telah dipersetujui, dan Mahkamah Rayuan, 3 orang hakim Mahkamah Rayuan bersetuju bahawa Najib Razak memang bersalah, bahawa Hakim Muhammad Nazlan tidak tersalah apabila beliau menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan 210 juta ringgit Malaysia denda kepada Najib Razak. Sekarang berharap sepenuhnya kepada 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan. Adakah kelima-lima mereka akan bersetuju? Kalau tidak, Najib Razak perlu menang 3 orang. 3 orang daripada hakim Mahkamah Persekutuan untuk dia dapat dibebaskan. Sama ada dia akan penjara pada bulan Ogos ataupun tidak, kita tunggu. Ataupun ditangguh lagi sementara menunggu itu dan ini, sementara menunggu prosiding permohonan rayuan itu ini dan sebagainya. Mungkin sakit lagi, mungkin cirit-birit, mungkin kena COVID kah, sakit kepala, tak boleh bangun, macam-macam lah. Ataupun ditangguh lagi. Apapun, persoalan utama saya dalam video kali ini, kalau Najib Razak didapati bersalah, patutkah untuk dia disingkirkan daripada UMNO, dibuang daripada jawatan, ataupun lagi teruk, kalau dia pula akan diisytiharkan, ditarik keahlian daripada UMNO untuk seumur hidup. Saya fikir UMNO mempunyai kebijaksanaan untuk membuat pertimbangan, membuat penilaian tentang apa yang boleh dilakukan. Okey. So itu saja. Sekali lagi, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Baru-baru ini gempar di seluruh Malaysia apabila Syafiq Afdal mendedahkan kononnya, dan beberapa lagi orang lah mendedahkan kononnya, Tan Sri Muhyiddin Yassin minta sokongan daripada mereka kerana untuk dia menjadi Perdana Menteri semula, kerana kata mereka, dakwa mereka, menurut mereka
Muhyiddin Yassin mendakwa dia ada cukup nombor untuk menjadi Perdana Menteri semula. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, baru sebentar tadi kita telah terima satu pendedahan pengakuan paling padu, mantap, berani daripada bekas Perdana Menteri Malaysia, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia kata, saya tak pernah dakwa ada majoriti untuk kembali jadi PM, kata Muhyiddin Yassin. Presiden bersatu iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin menafikan dia mendekati pemimpin politik dan memberitahu mereka dia telah memperoleh majoriti untuk kembali sebagai Perdana Menteri. Ini selepas Presiden daripada Parti Warisan Malaysia iaitu Shafie Apdal menuduh Muhyiddin 2 bulan lalu berjumpa dengannya dan mendakwa mendapat sokongan 119 ahli parlimen. Sebanyak 111 ahli parlimen daripada 220 kerusi diperlukan untuk majoriti. Berita harian memetik Muhyiddin menyifatkan dakwaan itu sebagai tidak benar. Dia menegaskan bertemu dengan pemimpin parti, bukan BN, tetapi berkata ia adalah untuk membincangkan pengaturan untuk menentang BN semasa secara langsung pada pilihan raya umum ke-15. Katanya perkara ini dibincangkan secara tidak rasmi. Apabila terdapat beberapa ahli politik daripada Parti Pembangkang yang menemui saya selepas pilihan raya negeri PRN Johor. Katanya rata-rata berpendapat, cara terbaik untuk menghadapi PR15 ialah dengan mengusahakan Formula 1 lawan 1 menentang Barisan Nasional, katanya. Muhyiddin berkata kejayaan BN dan PRN Melaka dalam PRN Melaka dan Johor adalah disebabkan undi pesaing mereka berpecah. Katanya susulan itu, saya mengambil inisiatif untuk berhubung dengan pimpinan parti selain BN bagi berkongsi pandangan mengenai Formula 1 lawan 1. Dan inisiatif ini saya ambil selepas mendapat persetujuan daripada Biro Politik Bersatu dan Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, katanya. Tambahnya lagi, saya tidak bertindak secara bersendirian tetapi mendapat mandat daripada parti, katanya. Menurutnya persepahaman diperlukan untuk PR15 bagi mengharang kepulangan kleptokrat. Tambahnya, saya percaya majoriti rakyat menolak kleptokrasi dan suatu usaha mesti dilakukan untuk menghalang Barisan Nasional daripada kembali berkuasa sepenuhnya di negara ini, katanya, kata Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dalam siri perbincangan saya dengan pimpinan parti politik selain PN, saya mengambil maklum mengenai pendirian setiap parti berhubung cadangan ini. Katanya, saya akur masing-masing mempunyai pandangan tertentu mengenai beberapa perkara yang berkaitan dengan cadangan ini. Katanya lagi, dia menegaskan pintu bersatu akan terbuka kepada mana-mana parti bukan BN untuk merangka strategi terbaik bagi PRU ke-15 yang akan datang. Okey, so sudah terjawab. Tidak tahu mana satu yang betul, makin bingung kita. Shafie kata begini, Muhyiddin kata begini. Jadi kita pun tak tahu mana satu yang betul atau dua-duanya betul. Yang tahu kebenarannya yang betul-betul mereka berdua saja. Dan individu-individu yang mendakwa Muhyiddin ada buat begitu. Itu saja. Kita tidak tahu mana satu yang betul-betul. Apapun, Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.